Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Okay, hari ini kita akan belajar bab yang baru iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okay, saya mulakan dengan subtopik yang pertama iaitu gizi seimbang dan nilai kalori. Okay, subtopik ini adalah kesinambungan ataupun sambungan bab 3 tingkatan 2 yang kamu telah belajar sebelum ini. Okay. Mula-mula sekali, kita akan belajar ataupun saya akan terangkan berkaitan dengan maksud gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Maksudnya, gizi seimbang ni adalah makanan yang ada 7 kelas makanan yang kamu dah belajar sebelum ni, iaitu karbohidrat, protein, lemak, air, pelawas, vitamin dan juga mineral. Dalam satu sajian pemakanan tu mesti ada 7 kelas makanan tu. Kita teruskan dengan malnutrisi. Malnutrisi ni adalah kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan yang menyebabkan masalah kesihatan. Itu kita panggil malnutrisi. Contoh-contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi, yang pertama adalah goiter. Goiter ni adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan mineral iodin. Manakala yang kedua, scurvy. Scurvy ni pula adalah penyakit ataupun masalah kesihatan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Dan seterusnya iaitu kwashiorkor adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein. Dia biasanya penyakit ni berlaku pada kawasan-kawasan yang miskin dan juga mempunyai masalah kekurangan sumber makanan. Penyakit kwashiorkor ni biasanya akan menyebabkan bengkak pada seluruh badan bermula daripada kaki. Maksudnya kwashiorkor ni penyakit yang kekurangan protein lah, sumber protein. Kemudian yang kedua, yang seterusnya iaitu penyakit ataupun masalah kesihatan marasmus. Penyakit marasmus ni adalah disebabkan oleh kekurangan kalori dalam badan dan juga kekurangan protein. Kwashiorkor dengan marasmus ni biasanya akan berlaku pada kawasan yang mengalami kebuluran, kanak-kanak yang mengalami kebuluran. Apa bezanya dengan kwashiorkor? Kalau kwashiorkor kamu dapat lihat ada berlaku bengkak pada seluruh badan bermula daripada kaki. Tapi marasmus pula dia adalah menyebabkan masalah pertumbuhan otot dalam badan. Kamu akan lihat badan dia tidak bermaya dan juga lemah. Seterusnya masalah kesihatan iaitu riket. Riket ni adalah disebabkan kurang vitamin D yang membantu dalam penyerapan kalsium dalam badan. Dia akan menyebabkan masalah pada tulang belakang. Seterusnya. Ini adalah gambar-gambar kanak-kanak yang berada di kawasan yang kekurangan makanan, iaitu negara yang miskin. Kamu tengok ini adalah contoh penyakit kwashiorkor. Yang ni pula, yang kurus ni, ini adalah penyakit marasmus. Biasanya kanak-kanak ni, yang berada di kawasan ataupun di negara yang miskin, dia akan mengalami kebuluran akibat daripada kekurangan sumber makanan. Baiklah semua. Ini adalah
konsep makanan sihat yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Okey, mungkin kamu ingin tahu apakah konsep pinggan sihat. Okey, saya akan terangkan berkaitan dengan pinggan sihat. Okey, pinggan sihat ni mengandungi 3 bahagian iaitu suku pinggan diisi dengan sumber karbohidrat ataupun nasi. Okey, manakala suku lagi pinggan diisi dengan sumber protein. Okey, ataupun ikan, ayam, daging. Okey, kemudian manakala separuh bahagian pinggan tersebut kita akan isi dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, untuk memudahkan kamu, kamu hanya perlu ingat suku-suku separuh. Mungkin kamu pernah dengar perkataan ni. Okey, iaitu suku bahagian karbohidrat, suku bahagian protein, manakala separuh lagi bahagian adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey. Okey semua. Okey, kita teruskan dengan aplikasi konsep pinggan sihat dalam kehidupan seharian. Okey, maksudnya bagaimana kamu ingin menggunakan konsep pinggan sihat dalam proses menjaga kesihatan badan. Okey. So, yang pertama adalah makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Iaitu 3 hidangan utama yang sihat ni maksudnya sarapan, kemudian makan tengah hari dan juga makan malam. Kemudian makan 1 hingga 2 snack yang sihat pada waktu malam jika perlu. Maksudnya kalau biasanya selepas pukul 7 kita tak digalakkan untuk mengambil makanan yang berat. So kalau sekiranya kamu still lagi rasa lapar, kamu boleh gantikan makanan berat tersebut kepada 1 hingga 2 snack makanan yang sihat. Itu pun jika perlu. Kalau tak perlu, kamu tak perlulah ambil. Kemudian langkah yang ketiga, lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Maksudnya perlu ambil makanan yang di dalam kumpulan bijirin lah. Contohnya oat, kemudian kekacang. So itu adalah contoh makanan berbijirin. Yang seterusnya, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Maksudnya kamu perlu kurangkan pengambilan makanan yang bergoreng dan bersantan. Maksudnya dalam 3 hidangan utama ni kamu perlu elakkan ataupun kurangkan makanan bergoreng dan juga bersantan. Kemudian makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Maksudnya kamu makan makanan yang kamu masak sendiri di rumah. Kerana makanan yang kamu sediakan sendiri lebih sihat. Mungkin kalau yang kamu beli di luar, dia mengandungi kandungan MSG ataupun monosodium glutamat ataupun perasa yang lebih dan boleh menyebabkan masalah kesihatan pada masa akan datang. Seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan nilai kalori makanan. Maksud nilai kalori makanan ni adalah nilai tenaga yang dihasilkan bagi suatu makanan. Iaitu jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan dengan lengkap. Maksudnya makanan yang kita makan tu, setiap 1 gram makanan yang kita makan tu, sekiranya dia ada menghasilkan tenaga, tenaga tu kita panggil sebagai nilai kalori. Unit untuk nilai kalori, unitnya ada 2, iaitu kalori
kilokalori, joule ataupun kilojoule. Ada 4 kat sini. Okey. So, apa maksud nilai kalori? Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan. Okey, macam tadilah dia bagi tahu untuk 1 gram makanan. Okey. So, dekat sini kamu kena tahu 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey, manakala 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule ataupun 4.2 kilojoule. Okey. Kemudian unit SI bagi nilai kalori adalah joule per kilogram. Okey, joule per kilogram. Okey, maksudnya dia punya jumlah tenaga untuk setiap 1 kilogram. Okey. So, seterusnya, bagaimana kita nak mengukur nilai kalori dalam makanan? Okey, nilai kalori dalam makanan boleh diukur dengan menggunakan radas khas, iaitu kalorimeter bomb. Maksudnya, kita akan mengukur nilai kalori dalam makanan tu menggunakan kalorimeter bomb seperti dalam rajah di sebelah. Okey, ini adalah kalorimeter bomb. Okey. Okey, ini adalah jadual nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan juga protein. Okey, nilai kalori yang diberikan ini menunjukkan bahawa setiap 1 gram, setiap 1 gram kelas makanan ini akan menghasilkan nilai kalori yang diberikan. Okey, contohlah kamu makan makanan yang ada mengandungi 2 gram karbohidrat. Okey, so berapa nilai kalori yang kamu dapat ataupun kamu akan hasilkan ialah 33.4. Okey, 33.4. Okey, macam mana kamu nak dapat nilai tu? Sebab tadi saya bagi tahu kamu makan makanan yang ada mengandungi kelas makanan karbohidrat seberat 2 gram. So, nilai kalori yang diberikan ni untuk bacaan nilai kalori bagi 1 gram. So, nak kira berapa nilai kalori yang dihasilkan oleh kamu selepas kamu mengambil makanan tersebut, kamu hanya darabkan 16.7 kilojoule ni darabkan dengan 2 gram. So, kamu akan dapat 33.4 kilojoule. Okey, so sumber tenaga yang kamu perolehi daripada mengambil 2 gram karbohidrat. Okey, so maksudnya kamu kena tahulah. Okey, kalau kat sini nilai kalorinya kilojoule per gram, maksudnya untuk setiap 1 gram dia akan hasilkan jumlah tenaga seperti yang disenaraikan dalam jadual ni. Okey, contohlah kat sini dia punya nilai kalori dia adalah joule per kilogram. Okey, maksudnya bila joule per kilogram, maksudnya dalam 1 kilogram, kamu akan hasilkan nilai kalori yang diberikan. So, tengok pada unit. Okey, unit yang diberikan. Okey. Okey, seterusnya, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Okey, nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kandungan karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Okey, so kita akan rujuk kepada kita punya jadual nilai kalori itulah untuk 1 gram yang tadi saya berikan. Okey, so dekat sini dia kata, untuk gula, 100% mengandungi kandungan karbohidrat. Okey, so tengok pada berapa berat dia, kamu boleh darabkan untuk dapatkan nilai kalori dia. Okey, manakala bagi daging pula, tak kira lah daging ayam ke, daging lembu ke, daging kerbau ke, dia akan mengandungi
18% daripada makanan tersebut adalah protein, 13% lemak, 69% adalah air. Okey, manakala untuk minyak kelapa sawit, okey, mempunyai 100% lemak daripada sumber tumbuhan. Okey, seterusnya beras. Okey, beras ni dia mengandungi 76% karbohidrat, okey, 14% air, 8% protein dan juga 2% lemak. Ini adalah daripada sumber kajian, okey, Stone and Cozen pada tahun 1981. Okey. Ni anggaran, kita buat anggaran pada makanan tersebut. Okey. So ini adalah contoh makanan dan anggaran nilai kalori dia. Okey, contohnya untuk nasi, okey, bagi setiap 1 gram nilai dia ataupun nilai kalori dia adalah 15.4 kilojoule. Okey, untuk roti putih pula bagi setiap 1 gram, okey, nilai kalori dia adalah 6 kilojoule. Okey. Kemudian contoh lain, okey, untuk lemak. Okey, kelas makanan lemak bagi sumber makanannya iaitu mentega. Okey, bagi setiap 1 gram mentega kita akan hasilkan kalori ataupun tenaga sebanyak 31.2 kilojoule. Okey, untuk pelawas pula, okey, contohnya kobis. Okey, bagi setiap 1 gram kobis tersebut dia akan hasilkan tenaga sebanyak 0.34%. Okey, ini pun adalah melalui kajian, okey, pada tahun 1996. Okey. Okey, kesan, kita teruskan dengan kesan pengambilan jumlah kalori, okey, yang tidak menepati keperluan individu. Okey, maksudnya pengambilan jumlah kalori yang tidak diperlukan. Okey, selain daripada mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatan. Kalau kamu ingat, okey, masa kamu belajar tingkatan 2, kamu ada belajar faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalori yang perlu diambil. Okey, ada 6 faktor kat situ. Yang pertama adalah jantina. Kedua, saiz badan. Ketiga, jenis pekerjaan. Okey, keempat adalah umur. Okey, keempat adalah umur. Kelima, suhu sekeliling. Okey, contoh kamu duduk di kawasan yang sejuk, okey, yang ada 4 musim. So, kamu punya jumlah pengambilan kalori akan berbeza dengan kamu tinggal di kawasan yang mempunyai iklim khatulistiwa seperti Malaysia. Okey, kemudian yang keenam ataupun terakhir, okey, iaitu masalah kesihatan ataupun keadaan kesihatan. Okey, contohnya kamu demam, kamu sakit, kamu ada masalah kesihatan yang lain. So, jumlah pengambilan kalori itu pun akan berubah ataupun berbeza. Okey, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Apa kesan dia kalau kita ambil kalori yang jumlah kalori yang tidak diperlukan oleh badan kita? Okey, amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah penyakit seperti malnutrisi, iaitu penyakit kekurangan nutrisi. Okey, kemudian yang kedua, obesiti, iaitu penyakit yang disebabkan oleh pengambilan makanan yang berkalori tinggi. Okey, yang ketiga, okey,
anorexia nervosa. Okey, anorexia nervosa ni adalah penyakit yang disebabkan oleh keengganan individu untuk mengambil makanan kerana risau, okey, kenaikan berat badan. Okey, yang seterusnya arteriosklerosis. Okey, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Sebab tu dia sebut dia punya nama penyakit tu adalah arteriosklerosis. Okey, kemudian yang seterusnya diabetes mellitus. Okey, diabetes mellitus ni ataupun nama lain dia kita panggil kencing manis. Okey, puncanya adalah disebabkan oleh pengambilan makanan dan juga minuman yang mengandungi kandungan gula yang tinggi. Okey, kemudian seterusnya tekanan darah tinggi. Okey, pengambilan makanan yang mengandungi kandungan garam yang tinggi. Okey, seterusnya trombosis. Okey, trombosis ni adalah penyakit yang disebabkan oleh pembentukan gumpalan darah yang tidak normal pada pembuluh darah iaitu arteri dan juga vena. Okey, penyakit ni biasanya kita akan ada gumpalan darah ni disebabkan oleh luka. Tapi trombosis ni adalah gumpalan darah yang tidak normal, bukan disebabkan oleh luka. Okey, seterusnya adalah stroke. Stroke ni adalah kegagalan ataupun lumpuh separuh badan. Okey, serangan penyakit jantung dan juga penyakit jantung. Okey, ini adalah kesan dia daripada pengambilan makanan yang tidak menepati jumlah kalori yang sepatutnya. Okey, kita pergi kepada masalah kesihatan dan juga kesan dia. Okey, contoh yang pertama obesiti. Okey, puncanya adalah pengambilan makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan dalam jangka masa yang panjang. Okey, ini puncanya. Okey, kesan dia apa yang berlaku pada kita? Okey, meningkatkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Okey. So, tengok daripada satu masalah kesihatan boleh hasilkan 3 jenis penyakit. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah anorexia nervosa. Okey, puncanya macam saya bagi tahu tadi, keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okey, kesan dia. Okey, apa berlaku pada individu tersebut? Dia akan mengalami masalah kesihatan seperti malnutrisi dan juga boleh membawa maut. Okey, maksudnya dia akan dapat penyakit kekurangan zat ataupun nutrisi dan juga boleh menyebabkan kematian. Okey, masalah kesihatan seterusnya arteriosklerosis. Okey, puncanya pemendakan kolesterol pada dinding arteri. Kesan dia menyebabkan lumen ataupun saiz bukaan arteri tersebut menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Maksudnya akan ada arteri yang tersumbat selain daripada sempitlah dan boleh menyebabkan penyakit stroke. Okey, kemudian seterusnya diabetes mellitus. Okey, puncanya pengambilan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Okey, kesan dia menjejaskan penglihatan, okey, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Okey, kemudian kesan yang lain adalah luka lambat sembuh. Sebab tu kalau kamu tengok orang yang ada penyakit diabetes mellitus ataupun kencing manis ni, biasanya dia akan ada masalah penglihatan dan juga masalah luka lambat sembuh. Okey. Seterusnya, okey, tekanan darah tinggi. Puncanya mengambil makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Okey, kesan dia
meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga strok. Okey, ini adalah kesannya. Okey, seterusnya, corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung kepada corak pemakanan seperti waktu malam dan jenis pemakanan. Maksudnya, bukannya bergantung masalah kesihatan ni bukannya bergantung kepada jumlah kalori yang kita ambil, tapi bergantung juga kepada corak pemakanan. Okey, contohnya kamu ni jenis suka makan makanan ringan. Contoh, suka makan McD. Okey, sarapan McD, makan tengah hari pun McD. Okey, burger McD, kemudian makan malam pun McD. Maksudnya kamu suka mengambil makanan ringan. Okey, kemudian selain daripada tu, pengambilan makanan pada waktu malam. Contohnya, sepatutnya sebelum pukul 7, okey, kamu perlu mengambil makan malam. Okey, tapi kamu dah makan malam pukul 7, kemudian pukul 8 tu kamu lapar lagi, kamu makan lagi nasi. Okey, yang mengandungi jumlah kalori yang tinggi pada waktu malam. Selepas tu kamu terus tidur. So, ini adalah cara ataupun corak pemakanan yang tidak sihat. Okey, kemudian dekat sini dia bagi tahu di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Okey, so ini adalah corak pemakanan negara kita lah. So, contohlah kamu lapar waktu malam, okey, restoran makan makanan seperti nasi semua tu, okey, makan makanan sihat tu tutup. Okey, kemudian kamu lapar, kamu akan pergi beli kepada restoran makanan segera yang beroperasi 24 jam. Contohnya KFC, kamu akan makan makanan segera lah, ataupun makan makanan ringan yang tidak mengandungi nutrisi yang lengkap. Okey. So, ini adalah kesannya. Okey, apabila kamu ambil makanan yang tidak lengkap, okey, ataupun mengambil makanan segera dan juga makanan rapuh, ataupun makanan snack. Okey, makanan ringan. Okey, apa kesan dia kepada kamu? Okey, yang pertama, okey, kamu akan mendapat kesan iaitu gula berlebihan yang ada dalam badan yang menyebabkan penyakit obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal mengidap diabetes melitus pada usia muda. Maksudnya sekiranya kamu mengamalkan makanan yang tidak menepati gizi yang seimbang dan juga mengandungi kandungan gula yang lebih, kamu akan dapat penyakit ni lah, obesiti, kerosakan gigi, kemudian mendapat risiko awal untuk penyakit diabetes melitus pada usia muda. Okey, kemudian kamu tengok makanan yang kamu ambil, contoh makanan segera dan juga makanan rapuh ni, dia ada kandungan pewarna dan pemanis tiruan. Okey, pewarna dan pemanis tiruan ni boleh menyebabkan penyakit kanser, kemandulan, diabetes melitus, kerosakan hati dan ginjal. Okey, so ini adalah kesan dia. Okey, apabila kamu mengambil makanan yang mengandungi pewarna dan pemanis tiruan. Okey, kemudian makanan yang kamu ambil tu biasanya makanan rapuh ni dia tiada kandungan berkhasiat dan menyebabkan malnutrisi. Okey, so maksudnya makanan rapuh yang kamu makan contohnya keropok, okey, kemudian kamu punya gula-gula, kamu punya makanan ringan lah. Okey, biasanya kita panggil dia sebagai makanan rapuh. Okey, dia tak ada kandungan berkhasiat dalam makanan tersebut lah dan menyebabkan malnutrisi. So, kamu boleh lihat
Kalau kamu ingat masa tingkatan 2, kita dah belajar macam mana kita nak kira ataupun kita nak tengok kandungan makanan ataupun nutrisi yang ada dalam makanan yang kamu ambil. Biasanya ada pada label. Okey, maklumat nutrisi dekat pada setiap pembungkus makanan memang akan ada. Okey, kemudian kafein yang dalam minuman bergas yang boleh menyebabkan keadaan berikutlah. So, kalau kamu minum minuman bergas dan juga minuman yang mengandungi kafein yang tinggi, dia akan memberi kesan kepada kamu iaitu sukar untuk tidur, okey, kerisauan, dan juga ketagihan. Okey. Kemudian selain daripada tu, makanan segera dan juga makanan rapuh ni biasanya dia mempunyai kandungan garam yang berlebihan. So, kandungan garam yang berlebihan ni akan menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, okey, penyakit jantung dan juga kerosakan ginjal. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Untuk subtopik yang pertama, okey, iaitu nutrisi dan juga okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, untuk subtopik yang pertama iaitu gizi seimbang dan juga nilai kalori. Okey, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.